warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء لله الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Seperti mana yang kita janji pada bulan lepas, pada pertemuan kali ini kita akan meriwayatkan sirah mengenai kelahiran Rasul junjungan mulia kita sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullahu taala. Zaman dulu terutamanya di Kedah, Perak, Selangor, Johor dan seumpamanya, tanah Melayu kita, termasuk di Fatani dan seumpamanya, kalau ada kenuri kahwin, kenuri khotan dan seumpamanya, mesti kita akan bacakan Maulid Al-Barzanji. Kita baca Barzanji, marhaban. Begitu juga kaitan tok-tok kita, tok wan kita dulu ni diperkaitkan apabila ada saja kenuri, Barzanji marhaban, ingat kepada Nabi. Bukan begitu sahaja, bahkan diajak oleh orang tua-tua kita dulu-dulu, tok nek, tok kita, tok nek kita dulu, basuh ikan, basuh sayur, basuh beras, 3 kali cucuk air, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini untuk mendekatkan kehidupan kita mengingati baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Rasul tak pernah dibuat zaman Rasul, tak pernah dibuat zaman sahabat. Perkara ni namanya bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah, baik. Bid'ah terbagi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dhalalah. Yang tak boleh tu bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah ni tak ada nas Al-Quran hadis, tak ada sumber daripada agama Islam. Adapun bid'ah hasanah, masih lagi perkara-perkara itu ada nas, sama ada hadis ataupun Quran. Jadi bukan semua perkara Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kerana sahabat baginda Rasul kita, iaitulah di zaman para sahabat, buat apa yang Nabi tak pernah buat zaman dulu. Contoh di antaranya tulis Al-Quran. Zaman Nabi tak tulis. Semua ingat, hafal. Zaman Sayyidina Umar mula ditulis. Zaman Sayyidina Abu Bakar impun. Zaman Sayyidina Umar impun juga. Zaman Sayyidina Osman baru tulis. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak tulis lagi Quran. Zaman Sayyidina Umar pun tak tulis lagi Quran. Yang ditulis Quran zaman Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala. Ini perkara yang namanya bid'ah hasanah, yang termasuk di dalam kategori tulis Quran ni wajib hukum dia. Kalau tak tulis, orang belakang jahil, tak boleh baca Quran. Begitu juga ulama salafus salih, tok-tok guru kita, dia buat Maulid Rasul. Semua apa yang ada dalam Maulid Rasul ni tak ada perkara yang dilarang dalam agama. Yang pertama, baca sirah. Sirah satu ilmu dalam ilmu Islam. Cerita sejarah Nabi, sejarah Rasul kita. Salawat disuruh di dalam perintah agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lepas tu kadang-kadang kita ada jamuan. Itu perkara-perkara yang mengembirakan sesama kita mukmin, adalah perkara yang dikatakan sunnah. Jadi perkara ni bid'ah hasanah yang hukumnya sunnah. Buat baik hukumnya sunnah. Selawat sunnah. Nah,
bagi jamuan kepada orang, sunat kita lakukan kebajikan. Kebaikan-kebaikan itu dituntut kepada kita. Jadi alhamdulillah, Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu juga Tuan Husin Kedah karang kita, apa tujuan kita mengadakan Maulidi Rasul ini? Yang pertama, tujuan kita mentakzim, menghormati, memuliakan akan kelahiran Nabi itu. Kalau darga ni apa syiar, tanda agama? Masjid, surau. Nah, maka begitu juga Kaabah di Mekah Al-Mukarramah, Safa Marwah, ini syiar agama, tanda agama, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Maka syiar Allah yang paling agung, yang paling mulia, iaitulah baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gembira dengan kelahiran Nabi, maka kata cerdik pandai, man azama maulidi faqad ahyal Islam, barang siapa mentakzimkan akan kelahiran Rasul, seolah-olah dia nak menghidupkan Islam. Kerana Islam ni berpunca daripada Rasul. Kita sembahyang, Rasul ajak. Kita azan, syariat daripada agamanya Rasul. Puasa, zakat, haji, muamalat, munakahat, jinayat, akhlak, iman, semuanya berpunca daripada Rasul. Orang yang gembira kelahiran Rasul, pada makna dia suka Islam ni hidup. Nah, yang kita buat amal semuanya berpunca daripada ajaran Rasul. Maka di atas kelahiran Rasul inilah punca keberkatan kebaikan. Yang pertama, kita mentakzim, menghormati, memuliakan akan syiar kelahiran Rasul itu. Ini termasuk di dalam perintah agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzimkan akan syiar tanda kebesaran Allah Ta'ala, di dalam hatinya ada takwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati kita ni hidup dengan perasaan takwa, takut kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita mensyukuri akan nikmat kelahiran Rasul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi Rasul kepada kita nikmat. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu syukur akan ditambah nikmat. Macam mana kita nak syukur? Kenal Nabi, sayang Nabi, ikut Nabi, taat Nabi. Itu makna syukur. La azidannakum, akan ditambah kepada kita nikmat agama itu. Orang Melayu pun sebut, tak kenal maka tak cinta. Majlis yang seumpama ini, Maulidi Rasul, diasaskan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Yang pertama, mentakzimkan Rasul. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah, lantik Rasul itu kepada kita. Kemudian kita di dalam majlis Maulidi Rasul adanya bacaan-bacaan sirah, pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita belajar sirah, kita kenal, makin-makin kita kenal, makin-makin kita sayang baginda Rasul. Apabila sayang baginda Rasul, maka membawa kepada matlamatnya kita ni taat kepada agama Allah Ta'ala. Hak wajib buat, hak dosa kita kena bertaubat. Pasal sebab kita sayang Nabi. Habis. Kemudian dalam majlis Maulid Rasul adanya salawat ke atas junjungan besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak kebaikan di dalam majlis Maulid Rasul. Sehingga kan kalaulah kita menjaga adab-adab majlis itu, insya-Allah hati kita ni akan terbuka, hati kita ni akan makin rindu, makin sayang, makin dekat kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab-adab kita mentakzimkan Rasul, bersyukur nikmat Rasul, nak dengar sirah Rasul, kita nak berselawat ke atas Rasul. Dan di dalam majlis Maulid Rasul tidak ada yang terlebih agung melainkan yang agungnya, yang VIP-nya, iaitulah baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang paling agung. Wa afdhalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna. Seafdal makhluk, seagung-agung makhluk nabiyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah
apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama, kita teruskan perkara ni. Begitu juga almarhum Tok Isaleh Sik, tiap-tiap tahun daripada dia balik Mekah tahun 1964 sampailah dia meninggal dunia tahun 2016. Daripada tahun 1964 sampai 2016 dia meninggal dunia, tak pernah dia tinggal mengadakan Maulid Rasul setiap tahun di sepanjang hayat dia. Dia tak pernah tinggal. Dan dia pesan kepada anak-anak murid, kepada anak-anak dia, anak-anak murid dia, tiap-tiap tahun jangan ketinggalan, buatlah Maulid Rasul. Kalau tak besar, buat kecil-kecil. Kerana mengadakan Maulid Rasul ini, Allah Ta'ala menurunkan berkat di tempat itu dan mengangkat musibah dan bala daripada sesuatu tempat itu. Ini disebut oleh Imam Syaiuti rahimahullah ta'ala. Tempat yang baca sirah Nabi, yang selawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala turunkan rahmat, nikmat, keberkatan dan diangkat musibah. Allah Ta'ala memberi kebahagiaan, keberkatan kepada keluarga itu, tempat itu, rezeki kepada orang yang mengadakan itu. Yang besar sekali, insya-Allah, mudah-mudahan faedah kita ni mengadakan majlis seumpama ini tak ada kerana lain, tak ada tujuan lain, kerana menghormati, kita sayang, kita ni syukur atas nikmat Allah Ta'ala di atas kelahiran Rasul. InsyaAllah dia akan mati di dalam iman. Orang tu akan mati dalam iman mudah-mudahan. Jadi insyaAllah sambil-sambil kita qasidah, sambil-sambil kita baca berzanji, malam ni kita semayang lewat sikit lah. Lewat sikit insyaAllah. Tapi tak lewat mana, jangan takut. Saya pun tak tahan, tak larat lah. Banyak program. Jadi malam ni kita lajak sikit. Daripada masuk waktu tu kita lajak sikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar, marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Inilah bulan dinanti oleh semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami, Rabiul Awal yang diberkati. Rabiul Awal bulan bertuah, lahirnya Nabi penuh berkah, diutuskan sebagai rahmah, menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik Ahmad ya habibi, assalamu alaik Taha ya tabibi, assalamu alaik Ahmad ya habibi, assalamu alaik Taha ya tabibi, assalamu alal musyaffa'i fil qiyamah, assalamu ala
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوالي بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Dua perkara kita kena tukar dan kita kena ubah pemikiran kita. Yang pertama, Maulid Rasul bukan sekadar disambut semata-mata Rabiul Awal. Bukan. Maksudnya majlis untuk mencintai Nabi yang dinamakan Sirah Maulid Rasul. Sebut maulid tetapi sirah itu bersambung. Mula-mula kelahiran, lepas tu apabila Rasul kita itu kecil, kanak-kanak, ketika remaja, ketika kahwin dengan Sayyidah Khadijah, ketika 30 tahun menyentuhkan bangsa, ketika berniaga, diteruskan ketika dilantik menjadi Rasul, diteruskan sirah itu. Nama maulid, tetapi kisah kelahiran itu disambung sampai sehinggalah kepada kewafatan Rasul. Ada seorang ulama di Mekah, nama Profesor Syed Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullah ta'ala. Almarhum Dr. Syed Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullah ta'ala, dia meninggal tahun 2004. Syed Muhammad ni ayah dia Syed Alawi. Syed Alawi ni guru kepada Tok Haji Hamid Dakhla. Syed Alawi. Anak dia Syed Alawi. Syed Muhammad, anak dia nama Syed Muhammad. Dr. Syed Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullah ta'ala, keturunan Nabi mazhab Maliki. Fiqh dia ikut mazhab Maliki. Duduk di Mekah. Dia mengajar, dia ada anak murid ramai, dia ada pondok dia di Mekah, madrasah dia di Mekah. Dia meninggal tahun 2004. Lepas 4 tahun dia meninggal bulan Ramadan, 15 Ramadan, hari Khamis malam Jumaat 2004. Kemudian apabila 3-4 tahun meninggal, dia dikebumikan di Maklah dekat dengan makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lepas 3-4 tahun orang buka makam tu. Di sana di Maklah ni adat 4-5 tahun akan dibuka. Kalau aput, tulang ni diubah tempat lain, buah orang lain pula. Kalau tak aput, tak akan dibuka dah sampai kiamat. Buka makam Abuya Syed Dr. Syed Muhammad Alawi Al-Makki ni, jenazah dia tak apa. Jenazah dia elok lagi. Ni Ahlul Bait keturunan Nabi. Apa dia di antara amalan dia? Tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat, tiap-tiap Khamis malam Jumaat, di sepanjang tahun beliau mengadakan majlis Maulid Rasul, baca sirah, baca selawat, jamu anak-anak murid dia, makan kadang-kadang susu dengan kurma, kadang-kadang ada nasi dan seumpamanya. Allah Ta'ala muliakan seorang yang ada kait hatinya dengan baginda Rasul kita yang agung sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain, Syekh Nawawi Al-Bantani yang karang kitab bagaimana untuk nak menghasilkan Maulid Rasul itu, dan kitab-kitab yang lain.
dia pun tak apuk juga makamnya di Ma'la di Mekah Al-Mukarramah. Ini guru-guru kita, panduan ikutan kita. Maksudnya mereka itu telah berjaya menjadi kekasih Allah Ta'ala. Maka inilah jalan mereka. Jangan kita ragu-ragu, insya-Allah. Moga-moga dengan apa yang kita teruskan, apa yang mereka tinggalkan kepada kita, moga-moga kita duduk di atas jalan Allah Ta'ala redha kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan apa yang berkaitan dengan Rasul pelik, Allah Ta'ala muliakan. Contoh tisu ni, saya ambil tisu ni, kemudian saya ronyok, lap mulut boleh. Tapi kalau tisu ni saya ambil tulis nama Muhammadur Rasulullah, wajib dihormati walaupun sekadar tisu. Kalau berkait dengan Nabi akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi hati manusia, hamba umat Nabi yang sekiranya dimasukkan nama Nabi, ingatan, kasih sayang, cinta kita kepada Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan muliakan kita sebagai hambanya. Ini kebesaran Nabi kita. Ini kemuliaan Nabi kita. Dan Nabi janji, man ahabani kana ma'il fil jannah, siapa yang kasih kepadaku ia akan berserta denganku dalam syurga nanti. Bukan bermakna hanya semata-mata cinta, tidak beribadat. Tidak. Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib muamalat mengikut Islam, wajib munakahat mengikut Islam, wajib meninggalkan kemaksiatan, ditambahkan dengan kecintaan kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kehidupan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita akan terus baca Maulid Al-Barzanji. Dulu ni meriah, terutamanya Kedah, Perak, Selangor, begitu juga Johor. Maulid Al-Barzanji ni meriah dulu ni kerana banyak orang tua-tua kita boleh baca. Sekarang ni lapis-lapis hak duk marhaban tu mati banyak lah. Kerana dia kena tarik tu kuat, naik urat-urat. Tapi kadang-kadang dia tarik apa pun dia tak faham. Dia baca berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Adalah tiba-tiba lepas baca berjanji balik rumah, dia bagi salam. Isteri buka pintu lambat, dia tengok WhatsApp. 4 kali dah bagi salam tak buka pintu, dia tendang pintu tu berkocak. Jerkah isteri tu macam nak putus jantung. Tadi baca, tapi oleh kerana tak faham. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, bersangatan malu, syadidal haya iwat tawadhu, dan bersangatan rendah diri, tak takabur Nabi kita. Nabi kita tak takabur, rendah diri Nabi kita. Jadi insya-Allah inilah cara Tok Saleh, begitu juga almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah taala. Mereka telah meninggalkan kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa mereka. Allah Ta'ala rahmati mereka di alam barzakh. Allah Ta'ala tetapkan iman, Allah Ta'ala tetapkan mereka bersama orang beriman. Dan Allah Ta'ala luaskan kubur-kubur mereka dan memberi rahmat, nikmat kepada mereka yang mengajar kepada kita erti kecintaan kepada Nabi SAW. Ni cara Tok Guru Saleh dan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam selalu bawa. Tok Guru lain pun buat, tapi yang bersungguh-sungguhnya kita tengok, yang kita follow, yang kita ikut dua orang ni. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati mereka di alam barzakh sana, rahimahullah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah Ta'ala ibrad haqiqatihi tak kala Allah Ta'ala nak menzahirkan akan Nabi kita ke alam yang nyata ini, awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala buat, iaitu nur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makhluk, semua alam makhluk ni baru. Tak boleh kita kata semula jadi, tak boleh kita kata jadi sendiri. Kufur hukum dia, boleh jadi kafir, na'udzubillah. Alam ni baru. Macam kuliah ni tadi tak mula, baru mula. Masjid ni dulu tak ada, baru buat. Alam ni tak ada dulu ni, baru ada. Tahu mana?
Allah Ta'ala yang firman di dalam ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini akidah kita, Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Maka awal-awal makhluk yang Allah buat iaitu nur Nabi. Nur macam mana? Tok Khoi Sadesik dia kata jangan hurai, takat tu ya. Nur Nabi Allah buat, takat tu ya. Macam mana? Wallahu alam, jangan reka. Kita tak tahu. Maka nur ini dipindahkan daripada Rasul kepada Rasul, daripada Nabi Adam AS kepada Nabi Allah Idris AS, dipindahkan kepada Nabi Allah Nuh, dipindahkan kepada Rasul-Rasul yang lain, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim. Itulah Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud, tak terbakar Nabi Allah Ibrahim. Nak terbakar lagu mana? Benih Rasul akhir zaman masih dalam badannya. Maka dipindahkan kepada anaknya Nabi Allah Ismail, tok nek Nabi, sampailah kepada datuk Nabi kita, tok wan Nabi, sampailah kepada ayah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada benih Nabi ni, di mukanya terpancar cahaya berseri-seri. Anak-anak dara berkenan, suka duduk nak tackle, nak kahwin dengan ayah Nabi. Ini kemuliaan, keagungan nur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Allah Ta'ala nak menzahirkan akan hakikat Rasulnya dalam keadaan rupa bentuk yang sempurna, yang ada tubuh badan yang sempurna disatukan dengan roh. Maka dengan takdir Allah Ta'ala jodohkan pernikahan di antara ibu dan ayah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mulalah ibu dan ayah Nabi kita bernikah. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah. Apabila berkahwin seperti mana pengantin-pengantin yang lain mereka bermalak, maka dipindahkan benih oleh Allah Ta'ala daripada sulbi ayah Nabi ke rahim ibu Nabi pada hari Ahad malam Isnin Rejab. Maka Rejab sehinggalah Rabiul Awal, cukuplah 9 bulan di dalam kandungan ibu Nabi kita yang mulia. Jadi Allah Ta'ala buat khusus kemuliaan ni untuk Nabi, khusus untuk Nabi ni, tak kongsi kemuliaan dengan siapa-siapa. Kemuliaan yang ada pada Nabi ni kemuliaan yang khusus yang Allah buat. Kalau Nabi beranak hari Jumaat, tumpang berkat Jumaat. Kalau Nabi beranak Ramadan, tumpang keberkatan Ramadan. Tak, Allah Ta'ala buat Nabi turun benih hari Isnin, lahir hari Isnin, dilantik menjadi Rasul hari Isnin, Isra' Mi'raj hari Isnin, wafat hari Isnin. Kemuliaan yang khusus bagi Nabi. Dan Rabiul Awal itu adalah kemuliaan yang khusus kelahiran Nabi. Sebelum ni Rabiul Awal tidak ada apa-apa erti di sisi orang Arab. Apabila Nabi dilahirkan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal ini adalah bulan yang kita umat baginda Rasul itu seronok gembira, kerana kegembiraan kita di atas kelahiran Rasul. Seperti mana kita bergembira dengan Aidil Fitri, Adil Adha. Tidak akan ada Aidil Fitri, tidak akan ada Aidil Adha sekiranya tidak ada kelahiran di bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal ini adalah bulan perayaan, bulan yang kita sangat-sangat senang, bulan yang sangat kita yang kita tunggu-tunggu. Bila nak sampai Rabiul Awal, bila nak mai pula Rabiul Awal. Seronok para alim ulama, tok-tok guru kita apabila tibanya bulan Rabiul Awal. Di Mekah dulu ni depa belarak secara besar-besaran zaman pemerintahan Osmaniyah daripada Maulid Nabi kepada Masjidil Haram. Ulama-ulama belarak ramai-ramai. Tala'al badrul alaina min saniyatil wada'i wajaba syukrul alaina. Ini orang dulu punya cara. Di Mekah, daripada Maulid tempat kelahiran Nabi sampai di Masjidil Haram, maka diadakan bacaan Maulid, diadakan bacaan selawat di dalam Masjidil Haram di zaman pemerintahan Osmaniyah. Ini tertulis di dalam kitab-kitab sejarah. Sebelum daripada kerajaan Saud mengambil alih perkara ini hidup, amalan seperti ini hidup di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Asy-Syarif ketika zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, zaman Kiai Zaini Dahlan, zaman-zaman yang dulu ni, perkara-perkara yang begini hidup di dalam Masjidil Haram. وخص
وصاها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى Allah Ta'ala yang menentukan, yang memilih, yang memelihara ibu Nabi tetap Sayyidah Aminah, bukan orang lain. Walaupun anak-anak darah duk tekel, duk mengorat pak Nabi, ayah Nabi kita, tapi dengan takdir Allah, bukan mereka. Orang lain tak boleh masuk campur dalam bab urusan menentukan siapa ibu Nabi. Yang menentukan, yang pilih adalah Allah Ta'ala sendiri daripada zaman azali. Kerana pernah satu ketika ayah Nabi ke Syam, ke Syria, ada seorang anak darah ahli kitab, dia ni orang beriman dengan agama Nabi terdahulu. Dia tengok rupa ayah Nabi ni terpancar sinar kecantikan. Dia yakin ayah Nabi ni ada benih Rasul akhir zaman. Dia teringin nak mengandungkan, dia nak mengandungkan Rasul akhir zaman ini. Tapi Allah Ta'ala tak takdirkan, bukan dia. Ibu Nabi tetap Aminah. Dan ayah, ibu, Tok Wan, Tok Nek Nabi, semuanya Allah Ta'ala pelihara. Walaupun mereka hidup di zaman jahiliah, tetapi Allah menjaga mereka dengan keadaan akhlak yang baik. Tak sembah tokong, tak berzina, tak minum arak, tak berjudi, tak mencuri, tak buat perkara-perkara yang tidak baik. Kerana Allah Ta'ala telah memilih dan memelihara mereka daripada azali lagi. وَنُودِيَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنْوَارِهِ الذَّاتِيَّةِ وَنُودِيَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, diumum di langit dan di bumi oleh para malaikat, anna Muhammad qad humil, anna Muhammad qad humil, adalah Muhammad telah mula dimengandungkan. Muhammad telah mula dimengandungkan. Malaikat umum di langit dan di bumi. وَصَبَا كُلُّ صَبٍّ لِوُبُوبِ نَسِيمِ صِبَا, setiap mereka yang mengenali Nabi daripada kalangan bumi, langit, binatang, haiwan, termasuk tumbuhan, jin, semua yang kenal, yang beriman, jin yang beriman ini, yang kenal Nabi, apabila diumum oleh malaikat, mereka bergembira pada malam itu. وَكُسِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَلًا سُنْدُسِيًّا. Allah Ta'ala menjadikan bumi-bumi ini daripada dulu ni, lama dah jadi kemarau, habis kering pokok. Tiba-tiba malam yang baru sahaja diturunkan benih oleh Allah daripada sulbi, tulang belakang ayah Nabi kepada rahim ibu Nabi yang bersih. Tiba-tiba bumi ini Allah Ta'ala jadikan kegembiraan. Mula menjadi subur, pokok yang kering mula naik tunah dah. Ini kegembiraan yang Allah Ta'ala buat kepada alam ini. Moga-moga kita yang hadir pada majlis-majlis Maulid Rasul, seperti mana niat para alim ulama, para orang-orang yang siddiqin salihin menghadiri majlis Maulid Rasul, apa niat mereka yang mereka inginkan daripada majlis Maulid Rasul, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kegembiraan ke dalam kehidupan kita, daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada kurang iman kepada bertambah iman, daripada kurang taat kepada bertambah taat, daripada maksiat kita meninggalkan maksiat bertambah baik. Moga-moga Allah Ta'ala jadi kegembiraan ini zahir dan batin kepada kita, anak isteri, cucu cicit, zuriat-zuriat kita kesemuanya, dengan keberkatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. وَأَيْنَ الثِّمَارُ وَأَدْنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِي جَنَانٍ. Pokok-pokok berbuah yang tak buah keluar buah, yang kering tiba-tiba keluar tunai, kering kontang, tiba-tiba naik dah pucuk-pucuk, mula menghijau. Ini kebesaran yang Allah Ta'ala jadikan kepada bumi ini. Gembira di atas apa yang Allah Ta'ala buat ini adalah kegembiraan yang Allah Ta'ala zahirkan kepada bumi ini di atas kemuliaan Nabi kita SAW. Pokok-pokok ni kenal Nabi. Kalau kita pergi Mekah, ni Masjid Nabawi, ni Masjidil Haram, kemudian ni Safa Marwah. Kita keluar daripada Marwah, kita nak pergi Masjid Jin. Kita berjalan nak pergi Masjid Jin. Sebelum Masjid Jin tu ada dua masjid. Di sebelah kanan tu ada Masjid Syajarah. Masjid Syajarah, masjid pokok.
Sebab apa nama masjid pokok? Sebab tapak masjid tu pernah di tapak tu ada pokok kurma yang menjawab salam Nabi. Ini mukjizat Rasul. Seorang Badui Arab, daripada Arab pedalaman, dia main ke pekan. Dia naik unta, Nabi duduk kat bawah. Dia tanya, hang siapa dia? Nabi kata, aku Rasul. Dia kata, aku tak percaya selagi tak ada bukti. Nabi kata, nak bukti apa? Dia tengok ada pokok kurma. Dia kata, kalau pokok ni boleh cakap, aku ikut hang. Maksudnya dia nak pemain Nabi. Nabi kata, pergi kepada pokok, bagi tahu Muhammad SAW. Dia pergi kat pokok tu, dia kata, hey pokok Muhammad SAW, pokok tu Allah Ta'ala buat mukjizat kepada Nabi, boleh jawab salam Nabi. Terkejut dia. Dia nak main sembah Nabi. Nabi larang, tak boleh. Nabi tak bagi. Kerana aku tidak diutuskan untuk makhluk menyembah makhluk, tidak boleh, diharamkan di dalam agama Islam. Lalu dia beriman dengan sebab pokok ni menjawab salam baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Tok Isaleh kata kita kena percaya. Ini mukjizat. Saya duduk fikir pula, cakap lagu mana gigi tak ada, angkung tak ada, lidah tak ada, pokok ni cakap lagu mana? Tok Isaleh kata jangan bodoh sangat. Tok Isaleh ni lagu tu ngajak bodoh, dia orang tua. Orang tua dia mengajaknya ni tu cengeng. Dia kata payah apa? Nu radio buruk rumahmu tu, ada lidah ke? Ada angkung lah. Tu duk bunyi. Dia ajak dengan logik. Radio rumahmu tu, dia kata. Radio buruk tu bunyi tak? Televisyen buruk bunyi tak? Dengar suara. Lidah mana? Angkung mana? Keluar suara. Ni apa buat? Dia kata pun jangan pelik. Allah Ta'ala tu kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini akidah kita. Baca. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin liquraishin bifisahil alsunil arabiyyah. Binatang sama binatang bercakap sesama mereka, menghebohkan berita yang disampaikan oleh malaikat. Binatang cakap kita tak pelik, burung melarbau derga pun boleh cakap, kikih lidah. Kikih lidah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pergi pula pekan tengok burung kakak tua mahal. Hello, kata sama dia tu, hello burung kakak tua. Tak pelik. Mereka bercakap sesama mereka, burung sama-sama burung, unta dengan unta, ikan dengan ikan, binatang-binatang semua bercakap menghebohkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. Tersembam sebahagian berhala di atas muka bumi, gong jatuh. Api sembahan majusi tak pernah terpadam 1000 tahun, tiba-tiba lup padam. Istana Kisra ketak belah-belah tiang kerak malam tu. Ini menunjukkan apabila cahaya kebenaran itu keluar, maka segala apa yang batil, yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah, Allah Ta'ala akan padam dan hilangkan. Moga-moga kita umat Nabi yang mai majlis pada malam ni dan keluarga kita di rumah, apa yang bersangkutan dengan kita, anak, isteri, cucu, cicit, zuriat, kawan, sahabat, jiran kita, moga Allah Ta'ala padamkan perkara yang tak baik daripada diri kita. Hak kita suka dosa, moga Allah Ta'ala hilangkan dalam akal dan hati kita. Daripada kita ni, di dalam hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah, payah nak buang takabur, ujub, riak, hasad, dengki dan seumpamanya. Moga semua hak Allah Ta'ala tak redha dihilangkan dan dipadamkan, dikeluarkan daripada hati kita. Moga-moga yang disihir, yang ada gangguan-gangguan, moga Allah Ta'ala keluar dan padamkan daripada diri kita dengan berkatnya Nabi kita, cahaya kebesaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتواب البحرية. Binatang-binatang yang ada di langit dan di bumi, di laut, semua bergembira. Binatang kenal Nabi. Yang tak kenal Nabi orang Ketika Nabi budak, Nabi berjalan, tiba-tiba pergi ikut bukit tu, nak balik tak erti. Umur 7-8 tahun, tak orang belah. Jalan-jalan 8-9 tahun umur, jalan-jalan tak tahu nak balik. Sesat tengah bukit. Cari Abu Jahal jumpa. Abu Jahal naik unta.
Muhammad, jom balik nu tok wan usah hati di rumah tu. Naik unta wahai Muhammad. Naik unta pakcik. Naik. Abu Jahal duduk depan, Nabi kita duduk belakang. Tibai tak naik. Tukar Muhammad duduk depan, pakcik duduk belakang. Tak gaduh tibai, coh dan naik. Ini maksudnya binatang mengenali Nabi. Gembira mereka itu. Binatang yang di langit, bumi, laut, semuanya bergembira di atas perkhabaran malaikat bahawa Nabi kita sudah mula dimengandungkan. وحدثت العوالم من السرور كأس حميا. Tegasnya kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, seluruh alam ini bergembira. Kalau dalam bahasa Kedah kata sonok, tak tahu nak abang. Tak ada satu bahasa yang boleh kita ungkapkan. Tak ada satu pujian yang boleh kita nak gambarkan kegembiraan makhluk-makhluk ini di atas perkhabaran malaikat bahawa Rasul akhir zaman telah mula dimengandungkan pada malam ini. Semua alam ini bergembira. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wa tawakatil kahana al-kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Dan begitu juga turut seronok bergembira jin-jin yang telah beragama tauhid. Mereka telah beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Isa telah dinaikkan oleh Allah ke langit. Tak ada Rasul. Ratus-ratus tahun tak ada Rasul. Maka apabila diumum oleh malaikat, Rasul akhir zaman mula dimengandung oleh ibunya, bergembira jin-jin ini kerana mereka boleh mengaji balik. Mereka boleh ada pemimpin balik untuk memimpin agama mereka. Secara adat, ada putih, ada hitam, ada baik, ada tak baik, ada syurga, ada neraka, ada yang seronok dan ada yang tak seronok malam tu. Gerun tiba-tiba. Jadi gerun, takut tiba-tiba malam tu. 3 kumpulan, na'udzubillah, moga-moga tidak jadi kepada diri kita, anak isteri, cucu cicit, zuriat kita. 3 kumpulan ini musuh Allah Ta'ala. Mereka tidak suka, mereka gerun pada malam itu. Iblis, tukang sihir, dan yang ketiga, padri-padri yang ubah agama Nabi yang terdahulu. Tiba-tiba malam tu mereka jadi semak, mereka jadi takut, mereka jadi tak tentu arah pada malam itu. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه Orang-orang yang bijak daripada kalangan ahli kitab, mereka itu berkumpul. Tok-tok guru zaman tu berhimpun. Apa ni? Kita bincang tengok. Alamat apa pelik? Daripada kemarau tiba-tiba subak, dia laporkan ada sebahagian tokoh tersembam di atas muka bumi, jatuh. Ada sebahagiannya diriwayatkan, dicerita, disampaikan berita itu kepada mereka, istana Kisra belah-belah tiang retak. Maka keputusan mereka, orang bijak pandai ahli kitab, ulama-ulama ahli kitab, tidak lama lagi kita akan menyambut kelahiran Rasul akhir zaman. Ini tanda Rasul akhir zaman akan mula, akan tak lama lagi akan keluar ke dunia ini, akan memimpin agama kita. Bergembira mereka itu. Begitu juga tok-tok guru kita, ajak bergembira dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tok Izaleh rahimahullah balik Mekah tahun 1964 sampai 2016. Kenuri tiap-tiap tahun, mula-mula kecil. Seekor lembu, 2 ekor lembu, seekor lembu, 2 ekor lembu, seekor lembu, 2 ekor lembu kadang-kadang. Bermula tahun 2008. Masa tu Ustaz Azizan perintah MB. Alhamdulillah, Tok Guru Haji Saleh ni punya magnet dia kuat. Bermula tahun 2008, seluruh daerah sik, DO-nya, ketua polisnya, imam-imamnya, seluruh guru kafanya, seluruh qaryah, semua berhimpun 12 Rabiul Awal di pondok Tok Saleh untuk berselawat kepada Nabi SAW. Sampailah dia meninggal dunia tahun 2016. Masak 30 kawah gulai. 30 kawah ni saya tanya tukang masak, yang kaki-kaki masak ni, dia kata, Ustaz boleh makan lebih kurang 10,000 orang. Seluruh daerah sik. Itu kecintaan, aura kecintaan dia
dia tarik sebagai magnet seluruh daerah dapat mengadakan Maulid Rasul. Dan insya-Allah kalau boleh ahli jawatankuasa ni, bajet darga ni, kita pergi Singapura, kita tengok macam mana dia buat Maulid Rasul. Masya-Allah, di Masjid Habib Noh, di Masjid Sultan. Kalau buat Maulid Rasul sebaris ni ulama daripada ujung sampai ujung, tok guru semua. Lepas import mai. Ada daripada Malaysia, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia. Sebaris ni ulama. Semua pakai putih belakang. Pasang pula bukhur. Pasang ada pula yang dikatakan bunga rampai. Selawat kepada Nabi. Naik aura dia. Kerana yang dibesarkan dalam majlis itu adalah baginda Nabi. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih VIP, melainkan Nabi kita yang VIP. Semua-semua ni adalah khidmat kepada Nabi SAW. Allah kalau kita pi 7-8 tahun pun kita duk rasa lagi majlis itu berkat. Aura dia tu lain macam. Hati kita tu kadang-kadang duk dalam majlis tu tarik qasidah sikit ya, meleleh yang mata kita. Ini aura. Nah, kesungguhan mentakzimkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kan mereka menghidupkan majlis yang begitu berkat. Nah, mereka menghidupkan majlis yang begitu adab. Guru Syekh Fahmi, guru sekumpul, apabila diadakan bacaan maulid, semua baca dengan khusyuk, tenang dan menghayati. Semuanya berpakaian putih. Seluruh perniagaan di luar diberhentikan kerana menghormati bacaan sirah kepada Nabi. Habis maulid baru join. Baru dia naik aura kerohanian itu, berkat. Nah, dan makanan apabila dijamu dalam jamuan majlis Maulid Rasul itu adalah makanan untuk melayan umat Nabi, makanan yang terbaik. Di Masjid Habib Noh, talam tu 3 orang 4 orang, lem shen, nasi berani gam. Makan kalau 10 tahun pun lah duk telan yang orang hidup ingat, sedap tak ada orang. Tak ada di Kedah, tak ada. Kita pergi tengok depa hormat Nabi, majlis Nabi macam mana. Dan orang yang menghidupkan majlis Rasul itu, contohnya Syekh Syukri almarhum di Ahli Sufi, Tok Guru besar di Syria. Majlis maulid ini bukan sebarang majlis. Kita kena hormat, kita kena takzim. Dia seorang Tok Guru dalam majlis maulid, dia bongkok, boleh type Syekh Syukri Syria. Dalam majlis Maulid Rasul dibacakan salawat kepada Nabi, dia bongkok, dia tuang ayat. Jalan pelan-pelan tuang seorang jalan pun tak larat dah. Pasal apa? Ni tetamu baginda Nabi ni yang ada dalam ni. Bukan sebarang majlis. Barulah hati kita tu dekat dengan baginda Nabi. Barulah hati kita ni main satu perasaan hidup untuk kita ni mencintai baginda Nabi SAW. Ini majlis-majlis yang diasas oleh orang-orang ahlillah, diasaskan oleh ulama-ulama kerohanian, dan mereka itu sangat menjaga adab untuk menghubungkan hati kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan Husin Kedah dia tulis satu kitab, ada satu cerita kelebihan mengadakan Maulid Rasul ni. Ada ulama di Mesir, dia buat majlis maulid, baca sirah, baca selawat, buat jamuan makan. Ada 2 orang suami isteri Yahudi, jiran kepada ulama ni. Dia tengok kot tingkap, apa depa ni duk buat tiap-tiap tahun, seronoklah tengok. Berimpun-berimpun pakai putih, ada bacaan-bacaan, selawatlah, ada makanan-makanan. Apa depa buat ni? Tengok seronok. Dengan berkat ikhlasnya ulama ni buat, dengan keikhlasan hati dia sungguh-sungguh mentakzim, menghormati, syukur nikmat kelahiran Rasul, Allah Ta'ala bagi asbab Yahudi itu masuk Islam. Mimpi Nabi, mimpi majlis macam orang Islam buat, macam jiran dia buat, macam Tok Guru ni buat. Ada majlis baca-baca selawat, lepas tu ada kenuri. Dalam majlis tu ada Nabi kita. Suami isteri ni tanya tu siapa dia? Dia kata inilah Rasul kami, kami memuliakan dia. Lepas tu dia kata boleh tak kami nak pergi jumpa? Boleh, dalam mimpi itu. Nah, kemudian suami isteri ni pilah dalam kepada Nabi kita. Ya Muhammad, dia panggil. Nabi jawab lemah lembut, labbaik ya. Amoy, dia pun naik satu haru dalam mimpi itu. Pasal apa Nabi layan depa baik? Nabi kata
aku tahu kamu akan memasuki Islam. Suami dia mengucap, isteri dia mengucap. Makin baik pagi esok, dua-dua nak pergi ke pasar. Isteri dia kata, nak pergi mana bang? Nak pergi market. Suami dia tanya, nak pergi mana? Ha? Nak pergi market juga. Buat apa? Nak beli barang. Nak buat apa? Nak buat kenduri. Kenduri apa? Kenduri macam orang Islam buat. Dia mula dah. Rupa-rupanya mimpi sama. Masuk Islam tu, kalau dia kata, suami dia kata, kalau dalam mimpi saya dulu, baru kamu. Aku masuk dulu, baru kamu. Baru isteri. Ini berkat mengadakan Maulid Rasul dengan ikhlas. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada tempat itu. Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada tempat itu. Sehingga kan orang Yahudi memasuki agama Islam. Begitu.